Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayno Adila binti Ahmad Zain Faisal daripada Kumpulan 5. Hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk pengaruh Barat kepada dunia Islam dari aspek positif dan negatif. Pengenalan Tamadun Barat. Yang pertama, kemunculan Tamadun Barat. Pada tahun 2000 sebelum Masihi, telah muncul suatu tamadun yang dinamakan sebagai Tamadun Barat yang diasaskan di atas pemikiran Tamadun Yunani dan Tamadun Rom. Matlamatnya hanya khusus kepada kepuasan semata-mata dan menjurus kepada perkara yang berkaitan dengan materialisme, kolonialisme, praktisisme, kapitalisme, liberalisme, rasionalisme, modernisme dan sekularisme. Semua ini hanya akan membawa kepada kebebasan yang hanya dirasai oleh mereka yang mengharapkan keduniaan semata-mata. Seterusnya, sebuah pemikiran Tamadun Greek Yunani dan Rom Purba telah menjadi sumber inspirasi terhadap kemunculan dan kekuatannya bagi menentukan sesebuah masyarakat itu sama ada bertamadun atau sebaliknya. Tamadun Yunani lebih menekankan keagungan manusia dari faktor ketuhanan yang telah menjadikan Tamadun Barat tetap teguh di atas landasan sekularisme yang hanya mementingkan kepada pemikiran logik akal. Selain itu, Tamadun Barat juga lebih menonjolkan aspek pencapaian dan material sebagai kayu ukur kepada penentuan sesebuah masyarakat yang bertamadun dan memandang terhadap aspek kerohanian. Bagi mereka, kehidupan dunia tiada kaitan dengan agama dan hanya bersifat keduniaan semata-mata. Konsep matlamat menghalalkan cara merupakan konsep yang dipegang oleh Tamadun Barat dalam mencapai kemajuan berdasarkan keuntungan semata-mata. Perkara ini sama sekali bertentangan dengan konsep dan kemajuan yang diperkenalkan oleh Tamadun Islam. Seterusnya, kepercayaan kepada agama. Disebabkan tiadanya kepercayaan terhadap agama dan ajaran yang benar, Tamadun Barat telah mencorakkan agama mereka dengan kebudayaan. Perkara ini sama sekali bertentangan dengan Tamadun Islam, di mana Tamadun Islam dibina di atas dasar nilai murni di samping masyarakat yang bertamadun dari aspek spiritual dan material. Walaupun begitu, Tamadun Barat telah memberi banyak pengaruh dari aspek positif dan negatif mereka kepada dunia Islam pada suatu ketika dahulu yang mana boleh dikatakan masih berlaku pada masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ashki binti Muhammad Zain, nombor matrik 1912024. Saya akan membentangkan pengaruh positif Tamadun Barat kepada Tamadun Islam. Yang pertama iaitu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bermaksud segala yang akan diketahui atau dipelajari, bukan sesuatu yang telah dikuasai. Sebagai contoh, matematik adalah salah satu ilmu pengetahuan yang perlu dipelajari oleh pelajar sekolah, bukan sesuatu yang telah dikuasai oleh pelajar sekolah. Kebanyakan tokoh ilmu pengetahuan datang daripada Tamadun Islam dan banyak ilmu pengetahuan juga telah dicatat ke dalam buku dan buku tersebut juga telah diterjemahkan kepada bahasa lain dengan tujuan untuk menyebarkan ilmu tersebut. Namun, lama kelamaan kejatuhan Tamadun Islam berlaku dan Tamadun Barat pula semakin menaik. Penghijrahan ilmu berlaku pada masa tersebut, iaitu ilmu pengetahuan daripada Tamadun Islam telah tersebar luas di seluruh negara barat dan telah diguna pakai oleh negara barat. Penghijrahan ilmu inilah yang memberi pengaruh positif kepada Tamadun Islam. Barat telah menggunakan ilmu pengetahuan yang asalnya daripada Tamadun Islam dan menyebarkannya kepada seluruh dunia. Bukan itu sahaja, Barat juga telah mengembangkan ilmu tersebut, iaitu mencipta ilmu baharu di bawah ilmu yang sedia ada. Sifat ingin tahu Tamadun Barat menyebabkan mereka melangkah jauh ke dalam bidang tersebut. Tanpa mereka, dunia tidak akan mendapat ilmu yang baharu untuk mencipta sesuatu atau produk yang baharu. Sebagai contoh, Edward Jenner ialah seorang pakar perubatan pertama yang dapat membuktikan keberkesanan vaksin. Edward Jenner menggunakan ilmu pengetahuan beliau untuk mewujudkan vaksin. Tanpa ilmu pengetahuan, Edward Jenner tidak akan mampu untuk mencipta vaksin, malah mungkin tidak tahu vaksin itu apa. Dengan kewujudan vaksin, kita sebagai manusia dapat menjalani hidup yang sihat dan sejahtera. Semuanya berlaku disebabkan ilmu pengetahuan. Oleh itu, kita dapat melihat bahawa Tamadun Barat telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada dunia Islam dan semua negara Islam telah menggunakan ilmu tersebut untuk kebaikan diri sendiri dan juga negara. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Noemira binti Ismail, matrik nombor 1710660 dan saya akan membentangkan mengenai pengaruh teknologi dari Tamadun Barat kepada Tamadun Islam.
Definisi teknologi secara umumnya adalah apabila manusia menggunakan ilmu yang telah dipelajari untuk mencipta suatu barang seperti mesin yang mampu membantu manusia mengurangkan masa dan meringankan beban dalam kehidupan seharian. Kemajuan teknologi semakin pesat jika dibandingkan dengan zaman dahulu kerana ilmu dan pengetahuan manusia pada zaman dahulu adalah lebih terhad. Pelbagai teknologi yang diperkenalkan bermula daripada tamadun barat dan telah digunakan oleh tamadun lain termasuk tamadun Islam. Antara contoh teknologi yang popular dalam kalangan penduduk dunia adalah kenderaan dan alat elektronik. Kenderaan digunakan untuk membantu manusia bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam masa yang singkat. Kenderaan pertama mula digunakan pada tahun 1769 oleh Nicholas Joseph Cournot yang menggunakan enjin pembakaran luar. Seterusnya pada tahun 1886, Carl Benz telah membina kereta praktikal yang dikuasakan oleh enjin pembakaran dalam atau menggunakan petrol. Jenis kenderaan ini telah digunakan di serata dunia sehingga sekarang. Tamadun Islam pada zaman dahulu bergantung dengan menunggang haiwan seperti kuda dan unta untuk bergerak. Kelemahannya adalah ianya mengambil masa berhari untuk sampai ke satu destinasi. Antara jenis kenderaan yang digunakan pada zaman kini di serata dunia ialah sedan, SUV, MPV, hybrid, van, jeep dan sebagainya. Kemajuan teknologi dalam kenderaan dapat dilihat apabila teknologi seperti Bluetooth dan pengecasan tenaga bateri digunakan. Seterusnya ialah alat elektronik. Penggunaan alat elektronik adalah sangat penting dalam kehidupan manusia kini. Antara alat elektronik yang popular ialah telefon bimbit. Telefon bimbit mula diperkenalkan pada April 1973 oleh syarikat Motorola. Penggunaan telefon bimbit pada era tersebut tidaklah terlalu tinggi kerana tidak ramai didedahkan dengan penggunaannya. Telefon bimbit digunakan untuk memudahkan manusia untuk berhubung dengan sesiapa tanpa perlu bersemuka. Oleh kerana kemajuan teknologi telefon bimbit semakin pesat, telefon pintar pula mula diperkenalkan. Telefon pintar ialah telefon yang mempunyai pelbagai fungsi seperti komputer. Kebiasaannya mempunyai kemudahan skrin sentuh, boleh mengakses internet dan boleh memuat turun pelbagai aplikasi. Bagi umat Islam, wujudnya aplikasi seperti Muslim Pro yang digunakan untuk memudahkan Muslim untuk melakukan ibadah pada bila-bila masa sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Fatihah binti Ahmad Nasri, nombor matrik 1915958. Seterusnya ialah kemajuan pentadbiran dan pengurusan. Selain daripada kemajuan teknologi, tamadun barat juga memberi kesan positif dari segi kemajuan pentadbiran dan pengurusan. Seperti di Malaysia, negara kita mengamalkan sistem demokrasi parlimen dan raja berperlembagaan, di mana Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua negara dan Perdana Menteri adalah ketua kerajaan. Malaysia telah mengamalkan sistem demokrasi parlimen sejak tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Kemudian, kelebihan sistem demokrasi berparlimen. Melalui sistem demokrasi berparlimen ini telah memberi banyak manfaat dan kelebihan kepada negara. Antaranya ialah melalui sistem demokrasi parlimen dapat melahirkan taat setia rakyat kepada pemimpin yang dipilih. Seperti yang kita tahu, rakyat juga terlibat dalam menentukan hala tuju politik negara. Oleh itu, sistem demokrasi berparlimen ini sebenarnya memberi ruang dan peluang kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang berkebolehan dan berkualiti. Dengan ini, pemimpin yang dipilih oleh rakyat itu sendiri dapat melaksanakan segala pentadbiran dengan sistematik dan sejahtera tanpa tentangan rakyat. Kemudian, kecekapan pentadbiran negara yang sistematik telah dibentuk dan segala permasalahan dapat diselesaikan melalui rundingan. Iaitu, dengan sistem demokrasi ini, kecekapan pentadbiran negara yang sistematik telah dibentuk dan segala permasalahan dapat diselesaikan dengan rundingan. Hal ini dapat mengekalkan keamanan, keharmonian dan kestabilan dari segi politik, ekonomi dan sosial. Iaitu dari segi sosial dapat memperkukuhkan perpaduan, dari segi ekonomi dapat menggalakkan pertumbuhan aktiviti ekonomi untuk menyediakan peluang pekerjaan, menambah kemahiran, menggalakkan penggunaan teknologi moden dan apa yang lebih penting adalah mempertingkatkan daya pengeluaran dan pendapatan, dan dari segi politik dapat menjamin kestabilannya yang secara tidak langsung dapat menarik pelabur asing bagi membantu perkembangan sistem industri negara. Oleh kerana itu, demokrasi dianggap lebih stabil daripada bentuk pemerintahan lain. Tamadun Barat bukan sahaja memberikan kesan positif kepada tamadun Islam, tetapi tamadun Barat juga telah memberikan kesan negatif kepada tamadun Islam. Antaranya ialah penyebaran ideologi humanism, keruntuhan akhlak dan penjajahan minda terhadap budaya dan hiburan. Seterusnya, saya akan menerangkan dengan lebih mendalam tentang isi yang pertama, iaitu penyebaran ideologi humanism.
Menurut James R. Ozinga, kefahaman humanism bermaksud kefahaman yang tidak mempunyai sebarang kebaikan kerana ia seperti menyamai kefahaman atheism yang tidak mempercayai akan kewujudan Tuhan. Manakala, menurut ahli syariati, humanism bermaksud memikirkan sesuatu perkara menggunakan akal fikiran sahaja dalam menyelesaikan masalah yang terdapat di dunia ini, dan manusia juga tidak mempunyai budi pekerti yang menyebabkan manusia hilang kebergantungan terhadap unsur agama dan semakin jauh dari Tuhan. Dua tokoh ini menyatakan bahawa mereka menolak akan kefahaman atheism. Antara perkara-perkara yang berkaitan dengan kefahaman humanism ialah yang pertama, teori hierarki keperluan Maslow. Yang kedua, teori Sigmund Freud. Yang ketiga, pengaruh Betty Friedan terhadap masyarakat. Teori hierarki keperluan Maslow ialah teori yang menerangkan tentang aras keperluan manusia dalam kehidupan manusia dengan mendorong manusia ke peringkat yang paling tinggi, iaitu dengan mencapai tahap kesempurnaan diri. Teori ini juga menyatakan bahawa jika keperluan seseorang itu tidak dipenuhi, maka jiwa seseorang itu tidak akan tenteram dan akan terganggu dan akan menyebabkan tekanan perasaan yang boleh membawa kepada bunuh diri. Seterusnya, teori Sigmund Freud. Teori ini didorong kepada dua naluri, iaitu naluri kehidupan dan naluri kematian. Naluri kehidupan ialah keinginan untuk berseronok dengan melakukan seks. Seperti mana yang kita lihat pada zaman sekarang, kes zina dan rogol semakin berleluasa berlaku di kalangan masyarakat sehingga terjadinya kes pembuangan bayi di merata-rata tempat. Berdasarkan statistik yang dikumpulkan di Malaysia, didapati sejumlah 577 kes pembuangan bayi dan janin direkodkan antara Januari 2014 sehingga Disember 2018. Hal ini menunjukkan bahawa jika kes pembuangan bayi semakin meningkat, maka kes penzinaan yang berlaku juga semakin meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sharifah Nur Aisyah binti Syed Ahmad, mencuri nombor 1824068. Jadi saya akan sambung tentang kesan negatif mengikut teori Sigmund Freud. Naluri kematian ialah tujuan manusia hidup ialah untuk mati. Freud beranggapan bahawa hidup itu sendiri hanya perjalanan ke arah kematian dan membenarkan manusia untuk bergaduh, membunuh, mengejek sesama sendiri dan sebagainya. Jadi disebabkan ini, statistik kes pembunuhan yang berlaku di dunia telah meningkat dari hari ke hari, terutamanya bagi masyarakat yang tertindas dan masyarakat Muslim, masyarakat kulit hitam dan juga Yahudi. Seterusnya, pengaruh Betty Friedan. Betty Friedan merupakan penyokong pindaan hak sama rata antara lelaki dan perempuan dan penyokong LGBT. Friedan menyokong LGBT untuk mendapatkan sokongan daripada hak-hak wanita dan menyebabkan LGBT mula diterima di kalangan masyarakat di seluruh dunia. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, itu merupakan protes yang diketuai oleh Betty Friedan 1971. Pada 9 Mac 2019, satu perhimpunan LGBT yang disertai oleh 1,000 orang rakyat Marhin dengan membawa bendera pelangi yang merupakan lambang kepada golongan LGBT telah diadakan di Malaysia bersempena dengan Hari Wanita Antarabangsa. Dan tujuan mereka mengadakan perhimpunan tersebut adalah untuk menghapuskan diskriminasi jantina dan menghentikan keganasan terhadap wanita dan kesesamaan jantina. Dan yang impak humanism kepada kita terutamanya semenjak datangnya kefahaman humanism dalam masyarakat Islam, mereka mula terpesong dari jalan yang benar. Ini kerana mereka telah menolak petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya, iaitu penurunan Al-Quran, dan Allah juga mengutuskan rasul-rasul kepada manusia. Dalam Islam, hubungan antara manusia dengan Tuhan sangat penting kerana manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah.
Manusia juga mestilah mengakui bahawa kekuasaan Allah dan bergantung dengan Allah dalam aspek kehidupan untuk mendapat keridaan Allah di dunia dan akhirat. Oleh itu, kefahaman humanism ini telah mendukung fikiran murjiah, iaitu meletakkan iman di dalam hati semata-mata tanpa sebarang peranan terhadap kehidupan lahiriah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sharifah Nur Azhar binti Syed Muhammad Roslan, 19167866. Kesan negatif yang seterusnya ialah keruntuhan akhlak, keluhuran nilai moral dan nilai kemanusiaan melambangkan kehidupan sosial sesuatu tamadun. Akhlak mahmudah seharusnya diterapkan di dalam diri setiap individu dari segenap lapisan masyarakat. Islam amat mementingkan konsep amar makruf nahi mungkar yang bermaksud lakukan kebaikan dan tinggalkan kemungkaran. Namun, kedatangan tamadun barat memberi impak negatif terhadapnya. Asas ajaran tamadun barat berbeza dengan asas ajaran Islam dari perspektif kehidupan beragama. Menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi, keruntuhan akhlak merupakan salah satu kesan negatif yang menonjol dari tamadun barat. Bukan sahaja memberi kesan kepada penganut Islam, tetapi juga memberi kesan kepada seluruh pelosok dunia, terutamanya anak-anak muda yang merupakan bakal pemimpin-pemimpin tamadun. Antara contoh-contoh penyebaran akhlak yang bertentangan dengan ajaran Islam ialah kegiatan seks haram dan songsang, konsep suka hidup bersama tanpa ikatan perkahwinan, penyebaran perkahwinan abnormalism, iaitu perkahwinan sejenis, pengguguran dan sebagainya. Perbuatan ini bukan hanya memberi kesan kepada aspek kesihatan, malah memberi kesan terhadap aspek salah silah keturunan. Jelaslah, penyebaran akhlak yang bertentangan dengan agama Islam ini memberikan kesan buruk terhadap dunia Islam. Kesan negatif pengaruh tamadun barat terhadap dunia Islam yang seterusnya adalah keruntuhan institusi keluarga. Institusi keluarga merupakan sebuah institusi yang penting kerana ia adalah asas pembentukan kepada sesebuah masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Islam merupakan agama yang meliputi seluruh aspek dalam kehidupan manusia dan ia juga menyediakan pelbagai sistem yang bertujuan untuk menjaga keharmonian dan kesejahteraan masyarakat seperti perkahwinan. Perkahwinan bertujuan untuk menjaga keturunan dan mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan masyarakat. Jadi dengan kemunculan tamadun barat ke negara Islam, telah menggugat dan meruntuhkan institusi keluarga. Kerana apa? Kerana kehidupan orang barat secara khususnya adalah kehidupan yang berdasarkan budaya hedonisme, iaitu gaya hidup yang hanya mengejar keseronokan dan kesenangan dalam hidup semata-mata. Apabila masyarakat Islam mula untuk meniru gaya hidup orang barat, mereka akan terpengaruh untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Islam seperti kegiatan seks bebas, menonton filem-filem lucah dan sebagainya. Perkara ini akan membawa kepada keruntuhan akhlak sekaligus membawa kepada keruntuhan institusi keluarga. Tujuan perkahwinan yang bertujuan untuk menjaga keturunan dan keharmonian masyarakat akan tercemar dan terkesan berlakunya kes-kes tersebut seperti kes kegiatan seks bebas. Seterusnya, masyarakat juga akan mula hilang rasa hormat antara satu sama lain walaupun dalam ahli keluarga mereka sendiri. Hal ini akan menyebabkan kepada pergaduhan dan perpecahan sesebuah keluarga itu dan seterusnya akan menyebabkan kepada keruntuhan institusi keluarga. Nama saya Aina Nabila binti Nordin, matrik nombor 1917968. Dalam slide ini saya akan membincangkan tentang kesan negatif tamadun barat terhadap penjajahan budaya dan hiburan. Pengaruh barat secara umumnya boleh didefinisikan sebagai gerakan pembaratan dan penjajahan fikiran yang dilancarkan kepada sebuah negara yang mempunyai tujuan yang nyata, iaitu menundukkan negara itu kepada kuasa imperialis dengan meleburkan nilai-nilai, memasukkan pengertian agama dan memusnahkan tunjang dan asas-asas penting yang menjadi amalan dan pembentukan kepribadian seseorang. Akibatnya mereka akan kehilangan identiti dan menghayati budaya dan cara hidup barat dalam kehidupannya.
Budaya merupakan cara hidup sesuatu masyarakat, tamadun, peradaban, kemajuan yang merujuk kepada keseluruhan cara hidup manusia. Dalam Islam, budaya merupakan sesuatu yang diamalkan oleh umat atau golongan manusia yang suci yang berpegang teguh kepada agama serta mengamalkan sistem syariat dalam hidup dan peradaban manusia. Hiburan pula merupakan sesuatu yang menghiburkan hati. Contohnya, pada zaman dahulu kala, nenek moyang kita sering dan suka membaca buku dan mendengar orang membaca syair. Islam membenarkan hiburan tetapi perlu ada batasan dan tidak melalaikan jiwa. Antara penjajahan budaya yang dapat kita lihat hari ini adalah daripada segi berpakaian. Masyarakat kini, terutamanya golongan muda, terpengaruh dengan cara pemakaian golongan barat. Antara pengaruh budaya yang menjadi ikutan remaja atau belia kini adalah budaya pemakaian yang tidak mencerminkan masyarakat ketimuran. Ini banyak dilihat pada busana atau corak pakaian yang mencolok mata, contohnya seseorang wanita. Daripada pemikiran barat, ianya dianggap sebagai kebebasan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi membuatkan kita menjadi ikutan. Sebagai contoh, corak pemakaian artis tempatan yang telah dahulunya mengikuti busana daripada barat, kini menjadi ikutan remaja. Kebanyakannya gaya fashion kini lebih menonjolkan bentuk badan pemakai dan faktor ketidaksopanan yang terselah. Budaya pemakaian yang tidak sopan ini juga bukan sahaja melanda remaja wanita, malahan turut serta pada belia lelaki kini. Dalam Islam, syariat telah melarang melakukan sesuatu yang boleh menzalimi atau memudaratkan fizikal, mental dan moral manusia. Islam telah mewajibkan penuntutnya sentiasa beramal dengan syariat Islam. Tidak semestinya apa yang dibawa oleh barat itu sentiasa kelihatan moden. Apabila ia bertentangan dengan syariat Islam, kita perlulah segera menjauhkan diri daripada terlibat. Sememangnya pengaruh barat terhadap Islam tidak dapat dipisahkan, namun bukanlah semuanya harus dihadam dan diamalkan. Oleh itu, individu Muslim perlulah menyematkan jati diri sebagai seorang Muslim dengan tidak mengikuti segala pembawaan dari barat. Seterusnya adalah penjajahan minda terhadap hiburan. Hiburan adalah salah satu kesan negatif barat kepada dunia Islam. Islam tidak melarang umatnya untuk berhibur kerana fitrah manusia adalah gemar berhibur. Namun perlu ada batasnya dan tidak berlebihan serta melalaikan jiwa. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, maksudnya, "Wahai Hanzalah, ada masa untuk urusan keduniaan dan ada masa untuk beribadah. Dan jika hati kamu sentiasa sama seperti kamu sedang mengingati Allah, maka para malaikat akan bersalam denganmu dan memberi salam kepadamu di pertengahan jalan." Kini sangat mudah untuk kita mendapatkan hiburan kerana laman sosial kini tidak terbatas. Semua orang tahu hidup dalam kejayaan teknologi pada hari ini memudahkan kita menerima segala bentuk maklumat tanpa tapisan, dan ini termasuklah berkenaan budaya barat yang jauh menyimpan dari akhlak. Moral barat mengancam pemikiran dan budaya masyarakat Islam, terutamanya golongan muda yang kemudian cenderung meniru cara hidup orang-orang barat dan menjadikan mereka kehilangan identiti budaya dan kehidupan mereka sebagai umat Islam. Media memainkan peranan penting dalam merosakkan budaya dan nilai moral dan mendorong para belia untuk menerapkan budaya barat atas nama pemodenan. Sepatutnya sebagai umat Islam, kita perlulah memanfaatkan dunia hiburan dengan sesuatu yang berfaedah seperti menjadikan laman seseorang sebagai platform untuk menyampaikan ajaran dan keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Salihah binti Salimi. Sekarang saya akan menyatakan penutup untuk tajuk pengaruh tamadun barat terhadap tamadun Islam memberi kesan positif dan negatif. Antara solusi yang kita dapat lakukan untuk membanteras umat Islam daripada dipengaruhi oleh budaya negatif barat, antaranya kita dapat melihat dari 3 perspektif ini, iaitu dari perspektif individu, perspektif masyarakat dan perspektif negara. Dari perspektif individu, apakah sebagai seorang Muslim, apakah yang kita perlu lakukan untuk mengelakkan diri kita daripada dipengaruhi oleh budaya negatif barat? Kita perlulah sentiasa mendalami ilmu agama dan mempraktikkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dalam kehidupan seharian kita. Hal ini supaya ianya dapat membentuk peribadi yang baik dalam diri kita. Seterusnya, dari perspektif masyarakat. Masyarakat perlulah melakukan kempen amar ma'ruf nahi munkar. Hal ini supaya masyarakat dapat mencegah dan sentiasa cakna dengan isu-isu yang berkaitan dengan pengaruh budaya negatif barat supaya mereka dapat menjauhi perkara-perkara tersebut. Seterusnya, dari perspektif negara. Bagi pemimpin negara Islam, haruslah memimpin negara mereka berlandaskan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini supaya mereka tidak terpesong dari landasan syariah. Serta sebagai pemimpin Islam perlulah mengambil langkah inisiatif untuk membanteras ataupun untuk menghalang kemasukan budaya-budaya negatif barat daripada masuk menyelinap ke dalam negara Islam. Oleh itu, kita semua sebagai umat Islam perlulah menggembleng tenaga untuk menghapuskan budaya negatif barat daripada terus menjajah minda umat Islam. Sekian saja daripada kami, kumpulan 5. Sekian, terima kasih.